Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini. InsyaAllah kita akan menyambung pengajian yang asalnya kuliah maghrib bulanan. Untuk bulan Ramadan ini dibawa ke kuliah subuh menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Saman hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah yang berkaitan tentang ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kitab cetakan Akademi Jawi Malaysia, kita sampai ke muka surat 31. Soalan: apa makna wajib akli itu, dan apa makna mustahil yakni akli, dan apa makna jaiz? Jadi kita masih lagi di dalam membincangkan dan menghuraikan jenis-jenis hukum, ya. Terbahagi hukum itu kepada 3. Hukum maknanya adalah isbatul amri au nafyuhu, menetapkan sesuatu perkara atau menafikan, itu namanya hukum. Maka yang menetapkan atau menafikan boleh jadi adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, itu dinamakan hukum syarak. Boleh jadi ditetapkan atau dinafikan oleh kerana kita itu berulang kali cuba, kita dapati natijah daripada percubaan itu adalah sesuatu natijah, maka kita kaitkan antara sebab dan juga musabab, cause and effect, itu namanya hukum adah, hukum kebiasaan. Tapi boleh jadi berlaku sekali-sekala luar dari kebiasaan. Dalam bahasa lama terjemah daripada bahasa Arab, kita panggil perkara-perkara yang mencari adat, luar biasa. Dan boleh jadi ditetapkan atau dinafikan itu oleh akal, maka itulah yang dinamakan sebagai hukum akal. Dan dalam perkara akidah, hukum akal ini menjadi salah satu dari sumber dalil akidah. Kerana dalil akidah, pertama dalil naqli, wahyu, Quran dan hadis, dan yang kedua adalah dalil akli, iaitu ketetapan atau penafian yang dilakukan oleh akal manusia. Jadi apa makna wajib akli? Ada 3 bahagi, ya. Kalau hukum tadi terbahagi 3, maka hukum akal juga terbahagi kepada 3. Pertama wajib, kedua mustahil, dan yang ketiga jaiz. Jawapan: makna wajib yakni dari segi akal itu ialah barang, sesuatu yang tiada diterima oleh akal akan tiadanya. Akal tak boleh terima kalau dikatakan tak ada. Akal kata mesti ada. Mesti, itulah namanya wajib akli, ya. Kalau wajib syarak lain.
Wajib syarak adalah sesuatu yang disuruh kita melakukan dengan suruhan yang pasti, yang tidak ada pilihan. Sekira-kira kita lakukan diberi pahala, dan kalau kita tinggalkan berdosa. Itu wajib syarak. Jadi di sini kita penting memahami beza antara hukum akal dengan hukum syarak. Kerana ada kalanya perkara itu dari segi akal harus, boleh jadi saja. Tapi dari segi syarak wajib ataupun mustahil. Contoh, wujudnya syurga dan neraka. Syurga dan neraka adalah makhluk Allah. Yang namanya makhluk diciptakan, yang namanya diciptakan itu namanya mumkinat. Perkara yang boleh wujud, boleh tak wujud. Maka dari segi akal, wujudnya syurga dan juga neraka hukumnya adalah harus. Boleh jadi ada syurga, boleh jadi tak ada syurga. Boleh pula macam itu. Dari segi akal. Dari segi syarak tak boleh. Dari segi syarak, oleh kerana ada pemerintahan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa adanya syurga, ada neraka, maka kita wajib menetapkan bahawa syurga itu ada. Haram bahkan membawa kepada kufur kalau seseorang itu mengatakan syurga tidak ada. Kena faham ya? Beza antara ketetapan akal dengan ketetapan syarak. Adapun wajib akli sesuatu yang akal tidak boleh terima kalau dikatakan tiada, yakni yang tetap ada, mesti ada, dan tidak menerima nafi sekali-kali. Kan hukum adalah menetapkan atau menafikan. Kalau wajib akal, tetap saja, nafi tidak ada. Baik. Terbahagi wajib akli itu kepada dua bahagi pula. Pertama wajib daruri, dan yang kedua wajib nazari. Kalau tak ingat istilah ni pun tidak ada masalah. Kita bukan nak masuk exam, bukan nak jawab periksa. Kita hanya nak faham. Jadi kita faham bahawa ada satu perkara tu sepintas lalu kita tengok dah tahu mesti ada. Takkan tak ada. Dan ada setengah perkara kita kena fikir, kita kena renung. Akhirnya hasil daripada kita berfikir dan merenung, kita mengatakan mesti ada. Itu beza dia. Kalau yang sepintas lalu pun kita dah tahu mesti ada, itu namanya wajib daruri. Tak payah fikir panjang. Tapi yang memerlukan kita itu berfikir dan merenung terlebih dahulu, barulah kita mengatakan mesti ada, itu namanya wajib nazari. Jadi istilah-istilah macam ini, ya kalau tahu bagus, tak tahu pun tidak masalah. Baik. Wajib daruri itu ialah barang atau sesuatu yang tidak berkehendak kepada tilik dan mengambil dalil, iaitu seperti mengambil tempat oleh jirim. Sesuatu benda dia mesti mengambil ruang pada lapang sekadar zatnya. Kita tak payah fikir panjang. Kalau kotak tisu ni ada ruang dia. Kalau bekas pensel ni ada ruang dia. Kalau perfume air freshener ni ada ambil ruang dia. Alih ke sini, di sini ruang dia. Letak semula di sini ruang dia. Di sini sudah tidak ambil ruang lagi. Tak payah fikirlah. Itu kita sudah menetapkan secara tidak perlu berfikir panjang. Adapun wajib nazari ialah perkara yang berkehendak akal kepada tilik dan mengambil dalil, iaitu seperti wujudnya zat Allah Ta'ala dan wujudnya segala sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kena fikir dahulu? Kerana kan yang ghaib tak nampak di depan mata kita. Makanya ramai yang tidak beriman juga. Ada yang sampai tidak percaya pada kewujudan Tuhan kerana mata kepala tidak melihat Tuhan. Tapi kalau dia berfikir, dia lihat kepada diri dia yang dahulu tidak wujud, sekarang wujud, dia sudah pasti ada yang mewujudkan. Setiap daripada kita, tak perlu lagi kita lihat langit dan bumi, bulan, bintang, lautan dan sebagainya. Memadai kita lihat kepada diri kita. Kan kita ini wujud selepas tidak wujud. Maka timbul persoalan, adakah kita mewujudkan diri kita sendiri? Mustahil. Kerana untuk mewujudkan perlu wujud dahulu. Kalau sudah wujud, apa perlu diwujudkan lagi? Maka mewujudkan diri sendiri tak mungkin. Adakah ibu bapa kita mewujudkan kita? Juga tidak. Ibu bapa hanya berusaha ikhtiar. Makanya ada orang usaha ikhtiar 10-20 tahun tak dapat anak. Ada orang berancang nak jarak-jarak anak mungkin 2-3 tahun baru dapat seorang. Akhirnya tiap-tiap tahun dapat anak. Kalau dia ciptakan, tentulah dia boleh adjust. Nak anak terus buat. Jadi, tak nak anak lagi, jangan buat lagi. Tak ada. Jadi,
Oleh kerana itu, menetapkan bahawa Allah Subhanahu wa taala wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyah dan sebagainya, itu perlu kepada fikir. Makanya dipanggil wajib nazari. Adapun makna mustahil, lawan daripada wajib, iaitu barang yang tiada diterima oleh akal akan adanya. Kalau wajib, akal tak boleh terima kalau orang kata tak ada. Tak mungkin, mesti ada punya. Mustahil terbalik, 180 degrees. Akal tak boleh terima kalau kata ada. Tak akan ada punya. Itu namanya mustahil. Yakni perkara yang ternafi, yang tiada boleh menerima tetap sekali-kali. Kerana hukum menetapkan atau menafikan. Kalau mustahil, nafi saja, tak ada tetap. Kalau wajib, terbalik. Tetap sahaja, tak ada nafi. Mustahil juga terbahagi kepada dua bahagian, iaitu mustahil daruri dan mustahil nazari. Sama ya. Ada yang akal kata tak ada punya lah, tak payah fikir panjang lah. Dan ada yang akal fikir, renung, timbang, tilik, akal kata tak ada. Tak akan ada punya. Itu namanya wajib nazari. Baik. Mustahil daruri itu perkara yang tidak perlu kepada fikiran yang mendalam. Seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Sunyi di sini maknanya bergerak pun tidak. Diam di sini bukan maknanya tak bercakap ya. Diam maknanya statik, tak bergerak. Dia guna istilah diam. Jadi satu jirim pada detik yang sama, dia bergerak pun tidak, diam pun tidak, statik pun tidak. Jadi automatik akal kata mustahil. Pada detik yang berbeza, okey. Tadi bergerak, sekarang diam, okey. Ini pada detik yang sama, bergerak pun tidak, diam pun tidak. Mana boleh salah satu. Ya kalau tak bergerak, ya diam. Statik. Kalau statik, maka tidak bergerak. Baik. Itu mustahil daruri, tak payah fikir panjang. Adapun mustahil nazari itu, perkara yang perlukan fikiran yang mendalam serta dalil. Seperti sekutu bagi Allah. Tuhan lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang manusia yang menganggap ada Tuhan lain daripada Allah Taala. Mungkin dia menerima Allah Tuhan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Demi sekiranya kalau kamu tanya kepada mereka orang-orang musyrikin, siapa yang ciptakan langit dan bumi, siapa yang pusingkan matahari dan bulan, akhirnya mereka terpaksa mengaku kalau Allah. Tapi adakah mereka bertauhid? Tidak. Mereka masih menganggap berhala-berhala sembahan mereka pun Tuhan juga. Padahal itu mustahil. Tak mungkin Tuhan lebih pada satu. Kerana Tuhan maha berkuasa, maha berkehendak. Maka kalau lebih pada satu, kuasa Tuhan yang mana yang akan terlaksana? Kehendak Tuhan yang mana yang akan prevail? Sebab itu dalam Al-Quran, Allah bawa perkara akli ini untuk menetapkan tauhid dan menolak syirik. Allah berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah untuk langit dan bumi ini ada tuhan-tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasa langit bumi. Kerana masing-masing tuhan nak buat cara dia. Nama pun Tuhan. Kalau manusia, ya kita boleh ni bahagian kamu buat keputusan bahagian ini, ni saya. Tapi Tuhan kot macam tu juga Ustaz. Kalau Tuhan lebih pada satu, mereka bincang dulu, tak mungkin. Itu tanda lemah. Kalau nak buat satu perkara, kena bincang, kena dapat kelulusan ketua jabatan dulu, kena dapat sign dulu. Ya, tak, itu bukan Tuhan lah. Maka, sekutu bagi Allah itu mustahil. Tapi nak kata mustahil, kena fikir. Kalau tak berfikir, hanya ikut kepada nenek moyang, ada ma wajadna alaihi aba'ana, sembah berhala inilah yang kami dapati nenek moyang kami hidup buat, kami tak mau tinggal. Tak ada. Akal dia sudah tidak berfungsi. Makanya berlakulah syirik. Yakni mustahil adanya sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perlu kepada renung dan fikir, baru kita mengatakan tak mungkin ada. Itu namanya tauhid. Menafikan ketuhanan pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada Allah itu tidak bersifat dengan ketuhanan. Baik. Yang ketiga, makna jaiz,
Iaitulah barang, yakni sesuatu yang sah pada akal, yakni dapat diterima oleh akal, ada boleh jadi, tiada boleh jadi. Macam tadi lah, kita kata kalau setakat akal, syurga itu boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Akal tak kata mustahil. Kalau kata tak ada syurga, tak mustahil. Tapi dari segi syarak, wajib seseorang itu beriktikad bahawa syurga itu ada. Haram, bahkan kufur kalau dia mengatakan syurga tidak ada. Kerana dia telah menafikan ketetapan syarak. Makna jaiz itu ialah barang, yakni sesuatu yang sah pada akal, yakni dapat diterima oleh akal, ada dan tiadanya. Berlaku atau tidak, akal boleh terima. Atau dalam perkataan lain, boleh menerima tetap dan boleh menerima nafi dengan berganti-gantilah. Bukan pada masa yang sama. Kalau dah tetap, tidak lagi nafi. Kalau kata dah ada, adalah. Takkan dalam masa yang sama ada dan tiada. Tak mungkin. Misalnya, bergerak-gerak sesuatu jirim pada masa yang tertentu dan diam, yakni statik pada masa yang lain. Itu harus. Terbahagi pula jaiz itu kepada dua bahagian. Pertama, jaiz daruri. Tak payah fikir panjang, kita tahu benda itu boleh berlaku. Dan jaiz nazari, kena fikir, kena renung, kita kata dari segi akal boleh jadi. Jaiz daruri itu adalah sesuatu perkara yang tidak memerlukan fikiran yang mendalam untuk memahaminya. Seperti jirim itu bergerak, tak mustahil. Atau jirim itu diam, tak mustahil. Atau besar anak daripada ayah. Bukan tua anak daripada ayah, tidaklah. Anak lebih berusia daripada ayah, tidaklah. Kalau nampak berusia mungkin. Ayah sihat, kerja kebun apa semua berpeluh ya. Anak selalu stres, duduk dalam aircon. Akhirnya anak nampak lagi tua mungkin. Ataupun anak lagi besar. Ya, ikut mak besar, ayah kecil. Oh, ni mana satu ayah, mana satu anak ni? Ni yang besar ni anak. Yang kecil ni ayah. Mustahil, tak mustahil. Akal kata boleh jadi je. Adapun jaiz nazari ialah perkara yang memerlukan fikiran yang mendalam atau serta dalil untuk mengetahuinya. Ini nak kena hati-hati ni. Kalau tak, jadi confused. Seperti menyeksa Allah Ta'ala akan orang yang taat. Ya, orang tu sembahyang, siam, puasa, qiyam, tarawih, tahajud, ya, munajat, istighfar. Tahu-tahu Allah seksa dia. Masukkan di dalam neraka. Sedangkan yang asi, yakni yang pelaku maksiat, Allah masukkan ke dalam syurga. Boleh ke? Ataupun, ingat dahulu masa dialog tentang pemikiran Syekh Nazim, ada isu, dikatakan Syekh Nazim mengatakan, Abu Lahab boleh jadi masuk syurga. Abu Lahab kan dalam Quran ada sebut, tabat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Menunjukkan dia ahli neraka. Macam mana pula boleh jadi Abu Lahab diampunkan dan boleh jadi ahli syurga? Pertama, bila kita baca teks dia tu, tak ada pula dia kata gitu. Dia kata asalnya Allah boleh ampunkan siapa saja. Habis orang tanya, macam mana dengan Abu Lahab tu? Abu Lahab dah jelas-jelas dalam Quran kata ahli neraka. Maka dia jawab, ya, memang asalnya Allah boleh ampunkan. Tetapi Abu Lahab ni sebagai pengajaran. Kalau kamu itu sangat degil, sangat kuat menentang kepada agama, kepada Rasulullah SAW, maka awal-awal kamu sudah jadi confirm ahli neraka. Jadi beliau itu sebagai pengajaran. Bukan dia kata Abu Lahab tu akan diampunkan, tidak. Tapi nak cerita tentang hukum akal, harus. Dari segi akal, kerana iman ataupun masuk syurga atau neraka yang Abu Lahab tu, dari segi akal harus. Oh, bolehlah kita kata Abu Lahab nanti akan diampunkan oleh Allah? Jawabnya, tidak boleh. Kenapa? Kerana syarak dah tetap. Sebab itu dikatakan, itu antara mukjizat Al-Quran. Padahal kalau Abu Lahab nak mendustakan Al-Quran, dia masuk Islam. Mana ayat Quran tak betul? Ayat Quran dah bagi tahu, kata dia ajak dari ahli neraka, tiba-tiba dia masuk Islam. Tapi tidak berlaku. Kerana bila dah disebut dalam Al-Quran, pasti. Maka mengatakan Abu Lahab itu nanti akan diampunkan oleh Allah,
akan masuk syurga dari segi syarak haram. Bahkan bawa kepada kufur kerana bercanggah dengan ayat Al-Quran. Dari segi akal harus. Dari segi akal harus pun melihat daripada sudut akal semata-mata. Tapi kalau mengambil kira ilmu Allah, mustahil juga. Kerana Allah pasti sudah tahu bahawa Abu Lahab itu ahli neraka. Bila Allah sudah tahu Abu Lahab ahli neraka, takkan ilmu Allah salah. Berarti tak mungkinlah Abu Lahab masuk syurga dari segi melihat daripada sudut ilmu Allah. Tapi kalau kita purely melihat daripada sudut akal, maka masuk syurga atau nerakanya orang semam Abu Lahab itu harus. Dan bila kita suluh dengan syarak, maka mesti orang itu masuk ke dalam neraka kerana Quran sudah bagi tahu. Baik, jawapan. Sebenarnya akal tidaklah sampai menghukum dengan yang demikian itu harus. Tetapi sekiranya ditilik kepada wahdaniyah Allah, Allah itu kan Maha Esa, termasuklah wahdaniyatul af'al. Dari segi perbuatan, tak ada orang boleh bersekutu dengan Allah Ta'ala. Kita sekarang terpaksa bersekutu kan, kerajaan kita pun kerajaan apa? Perpaduan. Kerana lemah. Kalau satu line saja tak cukup, kena kamu bantu saya, kamu sokong saya. Kerana memang sifat makhluk lemah, kena kerjasama. Tapi Allah Ta'ala tidak demikian. Wahdaniyah, Allah Maha Esa. Maka Allah Ta'ala berkuasa mutlak. Bahkan Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Suratul Anbiya ayat 23. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Kenapa Allah buat macam ni? Tak bolehlah Allah buat macam ni. Tak ada. Wa hum yus'alun. Yang akan ditanya adalah makhluk. Maka kita jangan mempersoalkan Allah. Kenapalah Allah jadikan ada pencuri? Kan kalau tak ada pencuri aman. Ya tak boleh. Dalam Al-Quran anda sebut wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma, makna ada pencuri. Dari segi hikmahnya, bila ada pencuri, ya orang-orang boleh kerja jadi polis. Dapat gaji, dapat sara makan anak-anak. Kalau tak ada pencuri, ya polis pun tak ada kerja. Itu dari segi hikmah lah. Tapi dari segi pertanyaan, Allah tidak ditanya. Kerana makhluk itu sekaliannya adalah kepunyaan Allah Ta'ala. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala sangat melakukan bagi apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Surah Al-Buruj ayat 16. Jadi, kan makhluk Allah belaka. Tak boleh komplain. Nabi Adam AS, Allah ciptakan Nabi Adam AS, belum lagi Nabi Adam melakukan ibadah-ibadah, solat, sebagainya. Dah Allah letak dalam syurga. Uskun anta wa zawjukal jannah. Duduk kamu dan isteri kamu dalam syurga. Siapa boleh komplain? Tak adil lah Allah. Nabi Adam belum apa-apa dah masuk syurga. Kami nak kena semayang dulu, nak kena tahajud dulu, nak kena apa. Tak ada cerita. Syurga tu makhluk Allah, Nabi Adam tu juga makhluk Allah. Maka apa masalah Allah letak satu makhluk dalam satu makhluk yang lain? Tak adil ya Allah. Ya sama-sama kahwin. Ya yang mengandung hanya isteri. Sekali-sekali tukarlah penat juga mengandung, melahirkan anak. Patut gila-gila lah. Kalau anak pertama isteri dah mengandung, anak kedua bagilah suami pula mengandung, sama-sama rasa. Ya tak ada cerita. Dan Allah letakkan yang namanya bayi itu dalam rahim ibu dia. Tidakkah yang demikian itu tertegah pada syarak? Mana Allah mengazabkan orang yang taat dan memasukkan dalam syurga orang yang maksiat. Tidakkah syarak itu tak boleh? Jawapannya ya. Memang yang demikian itu tertegah pada syarak kerana melihat pada wa'ad dan wa'idnya. Janji baik dan janji buruk daripada Allah Ta'ala itu pasti berlaku. Bahawasanya Allah Subhanahu Ta'ala telah memilih dengan kelebihan dan kurnia yang besar, iaitu bagi mukmin yang taat itu nikmat yang berkekalan, dan memilih dengan keadilannya bahawa bagi kafir itu azabun alim, azab yang pedih yang berkekalan. Peringatan. Memang banyak timbul persoalan yang demikian rupa. Bahkan ada orang bertikaikan, kalau orang soleh masuk neraka, sedangkan ahli maksiat boleh masuk ke syurga, maka tak payahlah kita amal soleh. Bukan begitu. Kita amal soleh ini kerana kita ni hamba. Bukan kerana kita boleh beli syurga. Apa sangat amal soleh kita bernilai dengan nilai syurga? Hanya kan untuk bayar nikmat mata satu pun belum lagi cukup. Belum lagi nikmat telinga, nikmat tangan, kaki dan sebagainya.
Kita beramal soleh kerana kita itu hamba, maka sifat hamba taat kepada Tuhan dia. Sebenarnya perkara yang demikian tidak perlu dipertikaikan. Sebab yang kita huraikan iaitu boleh masuk syurga orang maksiat, boleh ke neraka orang soleh itu dari segi akal semata-mata. Dari segi syarak Allah dah beritahu, ya amal soleh masuk syurga, ya maksiat masuk neraka. Tapi sekurang-kurangnya kita tu ada bimbang. Mana tahu kita amal-amal soleh, na'udzubillah di penghujungnya jadi tak elok. Maka tak ada kita rasa takabur. Tak adalah kita rasa itu kita ni aman. Kita ada rasa bimbang. Kerana orang mukmin itu seolah-olahnya dia terbang menuju kepada ridha Allah dengan sayap al-khaufu war-raja. Ada rasa takut dan ada rasa harap. Memandangkan kita ini makhluk Allah dan Allah itu adalah Khalik, pencipta dan pemilik, malik, maka boleh saja Allah Ta'ala lakukan apa sahaja terhadap makhluk yang dimilikinya. Kita bawa satu contoh, kita punya beberapa pakaian, boleh saja kita pakai yang mana kita kendaki. Ada yang ni kita buang, ada kita bagi pada orang, terpulang. Ada orang ada 2 kereta misalnya, satu kereta Mercedes baru beli S320, baru kedai lagi, plastik pun tak buka habis lagi. Satu lagi kereta kancil lama, beli masa zaman baru kerja dulu. Bergoyang tak sah kira lah, bone shaker. Naik tu bergegar habis tulang-tulang. Ya. Jadi hamba Allah ni businessman. Pergi meeting, business meeting bawa kancil. Pergi kebun, angkat buah apa semua, bawa kereta Mercedes. Jadi kawan pun pelik. Ya. Datuk kalau pergi meeting, Datuk bawa lah Mercedes. Baru sesuai tu. Kalau pergi kebun, bawa kancil. Sepatah je dia jawab. Kereta kau ke kereta aku? Yang kau susah kenapa? Kau ke yang bayar bulan-bulan? Kan kereta aku. Padahal itu bukan pemilik sebenar. Sampai masa dia akan jadi hilang milik dia daripada kereta kerana dijual. Atau kerana dia meninggal jadi milik waris. Bukan pemilik sebenar pun dia masih boleh berkata, terpulang pada aku kerana itu kereta aku. Apatah lagi pemilik sebenar Allah Ta'ala. Kita tidak akan boleh lari daripada kita itu dimiliki oleh Allah. Kalau hamba manusia boleh merdeka. Paling tidak mati merdeka dia pada Tuhan dia. Hamba Allah bila boleh merdeka. Sebab itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah. Dan oleh itu kepada Allah lah kita kembali. Adapun mengenai balasan baik atau azab, itu perkara termasuk dalam bahagian hukum syarak. Tidak sama ada kalanya hukum syarak dengan hukum akal. Dengan hukum akal yang disertai dalil, kita gunakan untuk mengenal Allah. Dan dengan hukum syarak, kita gunakan sebagai pedoman pada membaiki diri dan amalan kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anqulna min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.